Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya akan berkongsi tentang pengalaman saya bagaimana memilih saddle yang sesuai untuk basikal anda. Semestinya saddle ini adalah amat penting kerana ia akan menentukan sama ada anda dapat berkayuh berjam-jam lamanya di atas basikal anda ataupun anda akan merana sepanjang perjalanan kayuhan anda. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Ameus di mana beliau telah bertanya, Bro Nan, tolonglah kongsi saddle-saddle yang pernah Bro Nan guna. Perkongsian saya bukan saja anda akan belajar apakah pilihan yang betul yang saya telah buat, anda juga akan dapat belajar daripada kesilapan saya berkenaan dengan memilih saddle ini, ataupun dalam bahasa Melayunya ialah pelana. Mudah kita faham, kita gunakan perkataan saddle sajalah. Jadi saksikan video ini sehingga penghujungnya. Jadi pertama sekali saya ingin berceritakan tentang saddle saya yang pertama. Jadi saddle pertama saya iaitu tidak lain dan tidak bukan iaitu jenama Fizik. Jadi semua orang tahu Fizik ni memang terkenal untuk saddle. Fizik ni adalah model Aliante 00. Jadi kalau nak tahu berapa harga Aliante 00 ni, sebelum tu saya nak beritahu, bila saya beritahu harga ni bukan saya nak jual saddle ya. Saya tidak ditaja oleh mana-mana syarikat saddle ni. Saya cuma hanya berkongsikan berapa harganya supaya anda boleh tahu berbala ke tidak untuk membeli saddle-saddle yang akan saya kongsikan pada kali ini. Jadi saddle yang pertama ni ialah Fizik iaitu Aliante 00. Jadi kita boleh Google, kita akan tengok berapa harga Aliante 00 ni. Seperti website Sicily Meteo di mana anda akan dapat tahu harganya ialah RM1047.45. Jadi harga saddle ni ialah harga sebuah sofa. Kalau wife anda yang tak tahu tu, jadi kalau anda nak beli juga saddle ni, berhati-hati nanti wife kata, saddle kerusi macam ni pun boleh duduk seorang pun harganya macam satu sofa kan. Jadi hati-hatilah, pandai-pandailah ya beli jiwa. Jadi itu terpulang pada skill anda. Itu saya tak boleh buat tutorial, tapi apa yang nak saya kongsikan bahawa saddle ni walaupun duduk seorang tapi harganya macam sebuah sofa. Jadi apa hebatnya saddle ni? Sehingga harganya sebegitu Kalau kita tengok, semestinya ialah saddle ni ialah full carbon, di mana materialnya adalah carbon dan ia mempunyai cushion yang tidaklah tebal, terlampau tebal, mungkin sekitar setengah sentimeter. Jadi apa yang istimewanya, walaupun shape-nya asas saja, tapi kalau kita ingat zaman dulu ya, kalau Fizik ni di mana moncongnya lebih panjang. Kalau anda ingat model seperti Fizik Gobi, jadi memang moncongnya lebih panjang. Yang di mana saddle yang panjang-panjang tu, masalahnya ialah di mana kalau anda tersilap duduk, anda tak perasan ke, anda terlupa ke berkayuh, di mana bila anda duduk di bahagian ini, maka anda akan mengalami kesakitan. Kalau anda duduk lama-lama. Jadi itu antaranya. Tapi saddle ni sebenarnya memang ngam dengan saya. Saiznya, saya tak silap saiznya ialah M, di mana saiz ni adalah memang sesuai untuk pelvis bone. Anda kena tahu apa dia pelvis bone. Punggung kita ada tulang kan. Tapi malangnya saya boleh berkayuh mungkin sekitar 90 hingga 100 km, saya takkan menghadapi apa-apa masalah, kesakitan dan sebagainya. Saya takkan mengalami kesakitan. Tetapi selepas itu 120, 160 dan selebihnya, kalau saya berkayuh lebih daripada 100 km, jadi saya akan mula terasa sakit. Jadi saya terpaksa adjust, saya terpaksa bangun out of saddle, saya terpaksa stretching sikit, ataupun saya nak worst scenario, saya akan berhenti sekejap dekat tepi supaya menghilangkan kesakitan tekanan pada saddle ni. Sebab anda akan tahu kenapa. So saddle ni basic saja. Jadi Aliante 00. Jadi anda kena ingat, saddle yang mahal tak semestinya bagus. Itu saddle yang pertama. Jadi kita beralih kepada saddle yang kedua. Baik, sekarang kita beralih kepada saddle kita yang kedua. Jadi saddle yang kedua ni ialah jenama iaitu Selle Italia. Saddle ni istimewanya dia mempunyai hollow. Jadi ini adalah model Selle Italia Boost, di mana ia mempunyai hollow di tengahnya. Jadi hollow ni
sebenarnya ada kelebihan. Jadi saddle ni untuk mengurangkan tekanan di bahagian-bahagian yang penting lah, terutamanya untuk lelaki. Selain daripada itu, ia dapat memberikan lebih penumpuan terhadap pelvis bone anda. Jadi itulah kelebihan sel Italia ni. Tapi masalah sel Italia ni, apa yang kesilapan yang telah saya lakukan, di mana saya telah membeli saiz yang salah. Sebelum ini saya telah membeli model yang hampir sama juga, dan di mana bila saya pakai memang sangat-sangat selesa. Saddle ni saya rasa memang selesa, saya boleh berkayuh 120, 140 dan memang saya tidak akan terasa apa-apa kesakitan dengan sel Italia ni. Jenis model Boost. Tapi memandangkan saya salah memilih saiz, dulunya saya membeli saiz M tapi sekarang saya telah membeli saiz S, jadi ia tidak kena dengan tepat pada pelvis bone saya. Jadi saya tidak boleh berkayuh terlampau jauh ataupun terlampau lama dengan menggunakan saddle ni. Jadi anda semua kalau beli saddle tu, pastikan saiznya adalah betul. Kalau S, S. Kalau M, M. Kalau L, L. Okay? Jadi saya telah buat kesilapan tentang saiz. Jadi saya tak boleh berkayuh lama sangat. Untuk saddle ni, ia bukanlah full carbon. Jadi harganya mungkin adalah sekitar RM600. Jadi saddle yang ketiga adalah model ni, iaitu model ni adalah model Fizik. Nanti saya akan tuliskan di bawah model apa. Jadi Fizik ni dia adalah generasi baru, di mana kalau kita lihat dulunya, kalau Fizik ni dia punya moncong tu memang panjang-panjang. Fizik saddle ni sekarang ni trendnya adalah di mana ia adalah moncong ni di depan ni ialah lebih pendek. Jadi kalau anda tengok saddle-saddle seperti basikal TT bike, memang hampir tak ada di depan ni, memang very short, sangat pendek. Jika anda duduk di bahagian yang depan ni memang sangat sakit. Jadi sebab itulah saddle yang generasi baru ni kebanyakannya sama ada pendek ataupun tak ada langsung di depan ni. Jadi itu untuk mengurangkan tekanan. Yang istimewanya Fizik generasi baru ni, kalau anda tengok memang ada hollow. Di belakang ni cushionnya lebih tebal. Jadi itu antara trend ataupun generasi baru model-model Fizik ni. Jadi kelebihannya ialah tadi kita telah ingat, kalau tak ada hollow dia akan sakit. Tapi yang model generasi baru ni, yang pentingnya ialah di depannya pendek. Jadi moncongnya pendek, kan? Jadi bila moncongnya pendek, jika anda tersalah duduk ataupun bila anda duduk tu terlampau ke depan, anda tidak akan kena. Jadi menggalakkan anda untuk duduk di bahagian pelvis bone anda. Jadi bila pelvis bone duduk di atas saddle ni kena dengan tepat, jadi anda tidak akan merasa sakit. Jadi anda akan rasa lebih selesa. Jadi itulah teknologi baru daripada generasi yang hanya menumpukan kepada pelvis bone, hanya bentuk saja. Kemudian mereka adakan hollow, macam sel Italia tu ada hollow, di mana ia mengurangkan tekanan dan dia menumpukan tekanan pada bahagian pelvis. Dan kemudian sekarang ini kita tengok lagi, bukan saja ada hollow, tapi di moncongnya adalah lebih pendek. Saddle dan seterusnya, iaitu saddle yang keempat. Daripada mula tadi Fizik, sehinggalah sel Italia, kemudian sel SMP, semuanya adalah buatan daripada Itali. Jadi ini pula sel SMP Well, model Well, di mana sel SMP ni memang terkenal, memang daripada dahulu lagi, memang agak lama juga, kira macam saddle ni kira otai lah, generasi yang lama sedikit berbanding dengan Fizik tadi. Yang baru saja saya tunjuk tadi, itu ialah generasi baru, brand ataupun model Well. Dahulunya asalnya ialah Hell, H-E-L-L, tapi sekarang mereka telah tukar kepada Well. Istimewa saddle ni, pertama kita tengok kalau di moncongnya ialah dia curve, okey, di mana dia menurun dan dia ada hollow, dan di bahagian belakangnya kita akan letakkan pelvis bone kita memang lebih tebal. Ciri-ciri ni memang ada dalam saddle yang mahal-mahal seperti sel Italia ataupun Fizik model baru tadi. Tapi kalau lihat memang sangat berbaloi. Saya akan beritahu berapa harganya. Dia mempunyai kesemua ciri-ciri, kesemua keistimewaan yang ada pada saddle-saddle yang mahal tadi. Selain daripada itu, harganya sangat berpatutan. Bagi saya, kalau anda mempunyai bajet yang terhad,
dan anda nak satu investment ataupun pelaburan pada saddle ni yang berbaloi, upgrade yang berbaloi, jadi belilah, boleh pertimbangkan sel SMP ni, di mana harganya cuma dalam RM460 saja. Mungkin anda boleh dapat murah lagi, tapi di sekitar dalam RM400. Itulah saddle jenis sel SMP Well. Di mana saddle ni antara kekurangannya, disadvantage pasal saddle ni satu saja, iaitu dia agak berat. Beratnya dalam sekitar 300 gram. Jadi itu saja setengah orang yang memang terlampau pentingkan berat. Okey, mereka takut basikal mereka berat, jadi mereka mungkin tak suka. Jadi untuk mereka-mereka yang berkayuh untuk santai saja, untuk mereka yang veteran, untuk beriadah, untuk kesihatan, jadi ini adalah saddle yang sesuai untuk anda. Anda boleh pertimbangkan saddle ni. Jenamanya lah Sel SMP Well. Jadi itu adalah saddle yang keempat. Saya telah berkongsi 4 saddle setakat ini. Soalnya dalam video-video saya akan berkongsi 3 atau 5 tip. Jadi saya akan tambah satu lagi tip yang kelima. Dan tip yang kelima ni saya tidak mempunyai saddle tersebut sebab saya belum beli lagi. Tapi berdasarkan kepada rujukan, berdasarkan kepada pembacaan saya dan juga pengalaman yang dikongsikan oleh rakan-rakan saya, saddle yang kelima ni adalah satu yang perlu saya kongsikan juga, saya beritahu juga, walaupun saya tak ada saddle tu buat masa sekarang. Saddle tu adalah berjenama Brooks. Jadi apakah keunikan saddle Brooks ini? Iaitu materialnya diperbuat daripada kulit. Jadi anda semestinya pernah dengar saddle yang hebat ini, iaitu saddle Brooks, di mana bentuknya adalah klasik dan dia ada 2 jenis material saja, iaitu material dibuat pada kulit, leather, ataupun dibuat pada getah ataupun rubber. Dan keistimewaannya ataupun kelebihan saddle ini ialah di mana ke anda duduk di saddle ini, lama kelamaan saddle ini akan mengikut bentuk pelvis ataupun bentuk tulang pelvis anda. Ini adalah baik sebab ia akan memberikan keselesaan kepada anda sebab bentuk saddle ni akan mengikut pelvis bone anda. Jadi itulah lama kelamaan jadi saddle ni menjadi season dan dia adalah selesa. Jadi saddle ini adalah sesuatu yang mungkin anda boleh cuba dan anda boleh kongsi dalam channel ini di ruangan komen apakah pengalaman anda tentang saddle Brooks ini. Jadi itulah kelima-lima saddle yang setelah saya kongsikan. Jadi anda juga boleh kongsikan saddle yang anda sendiri telah gunakan dan anda rasa dia ada kelebihan, lebih baik lagi apa yang saddle yang telah saya kongsikan, dan anda boleh berkongsi dalam ruangan komen dan mungkin kita boleh belajar antara satu sama lain. Begitu juga dengan newbies yang lain, mereka juga boleh mengetahui apakah saddle yang sesuai untuk mereka. Dan soalan bonus, bagaimana pula untuk cyclist wanita? Adakah mereka boleh gunakan saddle yang sama? Jawapannya tak boleh lah. Sebab untuk wanita, mereka punya saddle yang spesifik untuk wanita, di mana mereka punya pelvis, bentuk pelvis bone yang berbeza. Jadi selalunya saddle-saddle untuk wanita adalah lebih kembang, lebih lebar. Jadi untuk cyclist wanita, anda boleh cari saddle yang sesuai untuk anda. Untuk saddle wanita, selalunya yang pentingnya pelvis bone tu jatuh pada tempat yang tepat, yang sesuai. Jadi itu saja perkongsian saya. Jadi tolonglah share, like, komen, dan juga kalau sudi, kalau anda rasa channel ini memberikan manfaat kepada anda, silalah subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.